Sahabat sejahtera, nama saya Jocelyn Clay Joel, nomor metrik J21E0827. Saya akan memperkenalkan tentang nilai ilmu pengenalan genetik. Genetik juga dipanggil sains keturunan, berasal dari perkataan genus atau Latin yang bermaksud etnik atau asal. Dalam etimologi, perkataan genetik berasal dari perkataan genus dalam bahasa Latin yang bermaksud asal kejadian itu. Walau bagaimanapun, genetik bukanlah sains asal peristiwa, walaupun pada tahap tertentu ia mempunyai kaitan dengannya juga. Kerana cara pemindahan maklumat biologi berlaku mendasari perbezaan dan persamaan dalam sifat antara organisme, individu, dan juga ia boleh dikatakan bahawa genetik adalah sains warisan sifat. Genetik dalam sains yang berkaitan dengan kajian dan pemahaman keturunan, evolusi, pembangunan, ekologi, biologi molekul, dan sains forensik. Seorang saintis bernama Gregor Johann Mendel adalah seorang yang pertama yang menjalankan penyelidikan mengenai penurunan sifat. Oleh itu, dia dinamakan sebagai bapa genetik. Seterusnya, objektif yang kami dapatkan adalah mengetahui tentang subjek pengenalan genetik secara asas dan mengaitkan subjek pengenalan genetik dengan kehidupan seharian. Kedua, mengutamakan kepentingan subjek pengenalan genetik agar dapat dipelajari oleh generasi muda. Seterusnya dan terakhir, memberikan kepentingan dan bantuan kepada golongan generasi akan datang dan juga kepada umat manusia. Saya akan membentangkan tentang kepentingan subjek pengenalan genetik. Yang pertama, mencegah penyakit keturunan. Ia dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan awal di klinik atau hospital. Antara contoh penyakit keturunan daripada genetik ialah hemofilia, thalassemia, Alzheimer, kanser dan lain-lain. Yang kedua, variasi genetik. Kita dapat mengetahui pelbagai jenis variasi genetik manusia. Contohnya, warna kulit manusia, albinisme, warna rambut dan lain-lain. Yang ketiga, ia dapat membantu dalam sistem pembiakan. Hal ini kerana genetik sangat penting bagi sistem pembiakan manusia maupun haiwan dan tumbuhan. Yang terakhir, dapat meningkatkan kualiti tanaman dengan menggunakan teknologi kejuruteraan terhadap genetik suatu tumbuhan. Sebagai contoh, teknologi kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kerintangan padi MR219 terhadap penyakit hawa seludar. Seterusnya, kita teruskan dengan kaedah perolehan data. Dalam tugasan ini, kami menggunakan kaedah Google Form. Kami memilih kaedah Google Form kerana kaedah Google Form tidak memerlukan modal, menjimatkan masa dan lebih tepat dan pantaslah. Okey, kami mendapatkan seramai 32 orang responden untuk menjawab Google Form yang diberikan. Kami memilih pelajar daripada Universiti Malaysia Kelantan sendiri, iaitu pelajar dari tahun 1 sehingga tahun 4 untuk menilai subjek pengenalan genetik, iaitu subjek yang dikaji oleh kumpulan kami. Okey, seterusnya kumpulan kami juga telah menyebarkan link Google Form ini di media massa seperti WhatsApp group yang besar, status WhatsApp untuk memudahkan para responden untuk mengisi jawapan yang disediakan. Okey, seterusnya para responden diminta untuk menjawab hanya 7 soalan yang ringkas dan mudah. Soalan tersebut berkaitan dengan subjek pengenalan genetik. Okey, cadangan penambahbaikan dalam subjek pengenalan genetik ini juga perlu dijawab oleh para responden untuk kami mengetahui cadangan penambahbaikan yang diperlukan dalam subjek pengenalan genetik ini. Pilihan jawapan yang diberikan oleh kumpulan kami adalah sama ada setuju, kurang setuju dan tidak pasti. Responden yang dipilih dari kumpulan kami ini ialah dari umur 18 tahun dan ke atas.
Saya Siti Nur Shazli binti Muhammad Zamri, nombor metrik J21E0961. Jantina perempuan merupakan responden yang paling tinggi menjawab Google Form ini, iaitu sebanyak 88% berbanding dengan jantina lelaki itu sebanyak 12%. Okey, seterusnya sebanyak 78% pelajar yang berumur 18 hingga 21 tahun, 16% pelajar yang berumur lingkungan 22 hingga 25 tahun dan 6% pelajar yang berumur 26 tahun dan ke atas. Okey, bagi etnik pula terdapat 4 etnik, iaitu Melayu, India, Cina dan juga lain-lain. Etnik Cina merupakan responden yang paling tinggi, iaitu sebanyak 59% berbanding dengan etnik-etnik yang lain. Okey, seterusnya bagi soalan 1, 2 dan 3, kebanyakan responden menjawab setuju yang paling tinggi, iaitu sebanyak 66% responden menjawab setuju bagi soalan nombor 1, 78% responden menjawab setuju bagi soalan nombor 2 dan juga 91% responden telah menjawab setuju bagi soalan nombor 3. Okey, seterusnya bagi soalan nombor 4, 5 dan 6, kebanyakan daripada responden telah menjawab setuju dan juga tidak pasti. Itu bagi soalan nombor 4, sebanyak 87% responden telah menjawab setuju dan 13% responden menjawab tidak pasti. Bagi soalan nombor 5 pula, sebanyak 75% responden menjawab setuju berbanding dengan tidak pasti, iaitu sebanyak 25%. Bagi soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 6, sebanyak 78% responden menjawab setuju dan 22% responden menjawab tidak pasti. Okey, yang terakhir, analisis bagi cadangan penambahbaikan bagi subjek pengenalan genetik. Menambahkan topik pengenalan genetik dalam silibus sains di sekolah rendah merupakan peratus yang paling tinggi dijawab oleh responden, iaitu sebanyak 59.4% seramai 19 orang, dan mengadakan lawatan sambil belajar di Mardi merupakan jumlah yang paling rendah yang telah dijawab oleh pelajar, iaitu sebanyak 13 orang bersama dengan 40.6%. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Nur Ain Nadira binti Muslimah, nombor metrik J21A0913. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kritikan bagi subjek pengenalan genetik. Pertama, subjek pengenalan genetik tidak didedahkan kepada para pelajar sejak peringkat awal lagi. Jadi sehingga kini masih terdapat sesetengah pelajar yang tidak mengetahui tentang wujudnya subjek yang berkaitan dengan genetik ini. Kebiasaannya subjek berkaitan dengan genetik didedahkan ataupun dipelajari oleh para pelajar pada peringkat sekolah menengah, terutamanya mereka yang mengambil aliran sains tulen ataupun mereka yang meneruskan pengajian dalam bidang genetik dengan lebih mendalam lagi, contohnya di peringkat universiti. Seterusnya, isi kandungan pembelajaran yang teliti dan saintifik serta memerlukan tahap pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam diri pelajar. Oleh disebabkan subjek yang berkaitan dengan genetik ini bukan sahaja memerlukan minat, tetapi juga memerlukan tahap pengetahuan yang tinggi bagi membolehkan para pelajar menjalankan eksperimen yang berkaitan dengan genetik. Jadi ia bukanlah sesuatu yang mudah bagi seseorang individu ataupun para pelajar untuk mendalami ilmu berkaitan dengan genetik ini, kerana subjek ini bukanlah seperti subjek sains teras yang kita belajar di sekolah rendah, tetapi subjek ini adalah salah satu subjek di bawah cabang sains, tetapi ia lebih mendalam lagi. Yang ketiga, cara penyampaian ilmu berkenaan dengan genetik kurang menarik minat, terutamanya dalam diri para pelajar. Umumnya secara profesional, kebanyakan sumber ilmu berkenaan dengan sains adalah hitam putih. Maksudnya, buku atau artikel melalui internet yang dikeluarkan dalam bentuk tulisan hitam putih saja. Sewajarnya tahap pemahaman dan cara penghafalan setiap individu adalah berbeza. Jadi kita boleh menggunakan ilustrasi ataupun gambar berwarna ataupun dengan cara yang lebih menarik untuk menarik minat para pelajar ataupun masyarakat untuk lebih tahu tentang subjek yang berkaitan dengan sains, terutamanya subjek berkenaan dengan
pengenalan genetik ini. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Sekarang saya akan membentangkan tentang cadangan penambahbaikan bagi subjek pengenalan genetik ini. Cadangan penambahbaikan yang pertama ialah menganjurkan kempen Jom Kenali Genetik Anda. Dengan menganjurkan kempen seperti ini, ibu bapa yang tidak berpeluang belajar tentang genetik juga boleh menambahkan pengetahuan baru bersama anak-anak mereka. Cadangan yang kedua ialah mengadakan lawatan sambil belajar di Marti. Tidak hanya di sekolah rendah atau menengah, pelajar universiti yang mengambil subjek pengenalan genetik ini juga boleh mengadakan lawatan seperti ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang genetik yang berlaku kepada tumbuh-tumbuhan juga. Seterusnya, pihak kerajaan juga boleh menambahkan topik pengenalan genetik ini di dalam silibus sains di sekolah rendah. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menggunakan maklumat dan penjelasan sesuatu fakta secara tepat, terperinci dan menggunakan ayat yang mudah difahami dalam buku teks supaya para pelajar dapat memahaminya dengan mudah tanpa perlu berfikir tentang kosakata yang susah untuk difahami. Akhir sekali, pihak kerajaan perlulah meningkatkan peralatan di dalam makmal bagi membolehkan aktiviti berkaitan pengenalan genetik dijalankan. Hal ini kerana kebanyakan sekolah tidak mendapat peruntukan yang cukup untuk membeli peralatan yang berkaitan dengan pengenalan genetik ini dan menyebabkan pelajar sekolah kurang pendedahan tentang genetik. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.